Kau langgar Roblox ah. Hai korang, Assalamualaikum. Selamat datang kembali ke dalam YouTube channel aku, Faizal Hakimi. Jadi aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang telah subscribe. Dan kepada korang yang belum subscribe lagi, aku harap korang boleh tekan subscribe button dekat bawah sekarang. Jadi perbincangan kita pada hari ini ialah aku nak share pasal seorang anggota polis telah terkorban ketika sedang bertugas, ketika sedang melakukan sekatan jalan raya di Plaza Tol Kajang, iaitu di Lebuh Raya Lekas. Mangsa telah dilanggar oleh sebuah kereta pacuan 4 roda yang telah dipandu oleh seorang lelaki yang dipercayai di bawah pengaruh alkohol. Kes ni telah berlaku lebih kurang 2 hari lepas, pada lebih kurang jam 2 pagi ketika mangsa sedang bertugas. So dekat sini aku nak share kan, ada berita yang telah di-sharekan oleh, aku rasa dia ni wartawan kot, sebab daripada ayat dia ni susun katanya sangat-sangat teratur. Di-sharekan oleh Aisyah Lokman daripada grup Facebook Info Semasa dalam dan luar negara. So macam ni berita dia. Seorang anggota polis bertugas di sekatan jalan raya di Plaza Tol Kajang Selatan, Lebuh Raya Kajang, Seremban dalam kurungan Lekas dekat Kajang meninggal dunia selepas dilanggar sebuah pacuan 4 roda yang dipandu oleh seorang lelaki mabuk awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira 2 pagi itu, mangsa Korporal Safwan Muhammad Ismail, 31, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat parah di kepala dan bahagian badan selepas dihimpap kenderaan berkenaan. Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Muhammad Zaid Hassan berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu jam 2.11 pagi. Siasatan mendapati ketika kejadian, pemandu Toyota Hilux berusia 44 tahun itu memandu dari arah Kajang menuju ke arah Plaza Tol Kajang Selatan. Sebaik tiba di sekatan jalan raya berkenaan, pemandu berkenaan gagal mengawal kenderaan kerana disyaki memandu di bawah pengaruh alkohol. Kejadian itu menyebabkan kenderaan terbabit melanggar seorang anggota polis yang sedang bertugas di sekatan jalan raya itu dan melanggar kenderaan anggota diletakkan di tepi jalan. Katanya dalam kenyataan hari ini, Muhammad Zaid berkata, laporan berhubung kejadian itu sudah dibuat oleh penyelia sekatan jalan raya berkenaan, manakala pemandu Toyota Hilux terbabit masih belum membuat laporan polis. Kertas siasatan berhubung kejadian itu sudah dibuka dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Katanya, sementara itu penolong pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Hafizah Muhammad Nur berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu jam 2.09 pagi. Seramai 7 pegawai dan anggota bersama 2 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP dikejarkan ke lokasi kejadian. Sebaik tiba, kami mendapati mangsa tersepit akibat dihempap Toyota Hilux terbabit sebelum dia berjaya dikeluarkan beberapa minit kemudian, katanya dalam kenyataan hari ini. Hafizah berkata, berdasarkan maklumat awal diterima, Toyota Hilux terbabit melanggar peradua kancil milik seorang anggota polis yang bertugas di sekatan jalan raya terbabit yang diletakkan di tepi jalan. Kejadian itu mengakibatkan mangsa diseret kira-kira 70 meter oleh kenderaan itu, manakala pemandu Toyota Hilux terbabit dilaporkan cedera di kepala. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Katanya, artikel ini disiarkan pada Ahad bersamaan 3 Mei 2020 pada jam 7.39 pagi. Dekat sini pun ada video-video dengan gambar-gambar dia post, dia share sekali. Kau langgar Roblox ah. Lekas highway langgar Roblox. Langgar kereta anggota 1, 3 biji motor anggota. Kau ni. Kita baca dekat ruangan komen pula. Tindih Hailak, Allahu Akbar, tolonglah kerajaan Malaysia ambil tindakan undang-undang lebih keras lagi. Hukuman mati je lah. Aku cadangkan hukuman pemandu mabuk ni harus dibunuh. Harap ada boykot. Tak boleh bla bla bla. Hukum mati. Alright.
Alright, kita dah tengok sharing pasal post tu, kita dah tengok gambar, kita dah tengok video, kita dah tengok laporan tentang berita tu. Jadi apa yang aku nak bahaskan kat sini bukan pasal kes arwah, tapi aku nak bahaskan pasal kes pemandu mabuk, isu pemandu mabuk yang telah banyak meragut nyawa orang jalan raya, pengguna jalan raya yang tak bersalah. Pada tahun ni saja, tahun 2020, berapa banyak kes dah jadi kes pemandu mabuk ni. Tapi macam mana kita nak buat? Hukuman yang dibagi tu tak setimpal dengan apa yang dia buat. Dia bunuh orang, tapi hukuman dia setakat mungkin denda, bayaran saman ataupun sebagainya, penjara berapa tahun dah sangat. Aku tak rasa benda tu akan menginsafkan orang-orang macam ni. Dan aku rasa macam yang netizen kata dekat dalam comment section, hukum mati tu aku tak pasti. Tapi yang aku harapkan hukuman yang lebih berat, yang hukuman yang lebih setimpal, yang akan menjentik lah, aku rasa akan menjentik pemandu-pemandu yang suka mabuk di jalan raya ni, supaya tak buat lagi. Itulah, benda ni kita boleh ambil remeh sebab kita tak kena lagi dekat ahli keluarga kita sendiri kan. Benda ni kerajaan kena ambil serius lah sebenarnya, sangat-sangat kena ambil serius. Kalau setakat bagi hukuman denda macam tu, pada pandangan aku nampak banyak-banyak pemandu mabuk ni, diorang ni bukan jenis tak ada duit, diorang jenis ada duit. Setiap kes yang kita tengok, kebanyakannya, majoriti kereta-kereta mahal yang mengakibatkan kereta-kereta mahal yang dipandu oleh mereka. Faham tak? Diorang ada duit. Setakat nak hukuman denda ataupun penjara tu, aku tak rasa itu jadi masalah untuk diorang. So kerajaan, please, aku harap kerajaan perketatkan sedikit. Aku tahu ini hanya suara daripada rakyat biasa macam aku ni, tapi kalau kita semua bersatu, kita nak benda ni dihapuskan, kita nak bantras, kita tak nak lagi ada pemandu mabuk, isu pemandu mabuk dekat atas jalan raya ni. Kita kena bersatulah. Tak kisah siapa kita, yang penting kita ni bercakap sebagai rakyat Malaysia. Jadi aku rasa sampai sini sahaja kot pandangan aku tentang isu pemandu mabuk dekat Malaysia ni. Bukan tahun ni je isu pemandu mabuk ni dah jadi, tapi dari dulu-dulu lagi, cuma kes ni tak dapat nak disettlekan lagi. Jadi terima kasih kerana menonton. Hope can see you guys in the next video. Terima kasih. Assalamualaikum. Ciao.